Ya, Bapak Saloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina wa habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Hormat Tuan Speaker, saya lebih dulu ucap terima kasih kerana diberikan kesempatan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan Negeri Kelantan untuk tahun 2014. Yang berhormat Tuan Speaker, Allah SWT berfirman, wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berpesan satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran adalah tugas kita orang mukmin. Lebih-lebih lagi kita telah dipilih dalam urusan berkerajaan, urusan menguruskan amanah orang ramai yang lebih memerlukan pesan-memesan dalam tugas dan kehidupan kita. Orang yang gagal menegur perkara yang sepatutnya boleh ditegur akan membuahkan keburukan, walaupun awalnya mereka berharap ia menjadi kebaikan. Saya yakin kepimpinan baru kerajaan akan meneruskan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh kepimpinan Tun Guru Aziz selama ini sebagai ketua pentadbiran sebelum ini. Bahkan mencari jalan menambah baikkan sesuai dengan konsep Islam, berusaha menjadikan yang hasan, yang baik kepada ahsan, yang lebih baik, dan bukan sebaliknya. Sesuai dengan konsep yang ditunjukkan oleh ayat, dengan izin, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat mana sahaja yang kami, yaitu Allah, nasahkan, kami, yaitu Allah, menjadikan manusia lupa kepadanya, dan kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Sadaqallahul azim. Yang berhormat Tuan Speaker, di bawah 3 tonggak utama pentadbiran kerajaan negeri, iaitu ummi, ubudiyah, mas'uliyah dan itqan, boleh memacu kerajaan negeri menjadi unggul dan berhad ke hadapan dalam semua segi, dengan syarat ia benar-benar dijelmakan dan tidak hanya menjadi slogan. Mas'uliyah atau accountability adalah sebuah konsep pentadbiran yang sangat penting. Instrumen untuk melihat sama ada pentadbir atau orang politik yang memegang kuasa eksekutif melaksanakan sesuatu tugas dengan beraccountable ialah iaitu dengan amanah, prudent, dan polisi-polisi yang diputuskan bertujuan mencapai manfaat yang maksimum untuk negeri atau negara ataupun tidak, ialah menerusi semak dan imbang ataupun dengan izin check and balance serta siasatan audit dan hizbah. Semak dan imbang boleh dimainkan oleh kita ahli dewan ini dari kedua belah pihak dengan syarat adanya ketulusan untuk mendapatkan fakta, data dan info dari masa ke semasa. Semakan audit sedia ada pada pendapat saya hanya satu piecemeal dengan izin, satu coret dan terpisah-pisah dan tidak wujud satu mekanisme hukuman. Kadang-kadang tanpa latar belakang dan penjelasan munasabah, menjadikan temuan adalah tidak lengkap. Di peringkat negara umpamanya, Ketua Audit Negara tidak pernah memeriksa Petronas, padahal jumlah wang yang dikendalikan oleh Petronas adalah yang terbesar dalam negara kita. Ketulusan Petronas akan menjadikan negara kita lebih makmur. Kenapa Petronas tidak pernah disentuh oleh Ketua Audit Negara? Yang berhormat Tuan Speaker, Kerajaan PAS Terengganu pada tahun 2000 telah pernah menubuhkan Jabatan Hizbah Negeri. Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang dan Selangor masing-masing telah menubuhkan satu badan dengan fungsi semakan dan pemeriksaan ke atas perjalanan kerajaan masing-masing. Di Kelantan ini sekurang-kurangnya pada pendapat saya Tuan Speaker, kita boleh menguatkan kedudukan, peranan, kuasa dan fungsi PAC atau Jawatan Kuasa Pemeriksa Kira-kira Negeri. Ia patut dijadikan sebuah jabatan sepenuh masa dengan pegawai terlatih yang dedikasi seperti accountant, peguam, pegawai yang dipinjamkan dari SPRM, dan pengurusinya pula diberi bertaraf eksekutif dengan syarat beliau tidak memegang jawatan lain dalam kerajaan. Semua anggota PAC seharusnya bebas dari sebarang jawatan, sama ada pengurusi anak-anak syarikat, timbalan esko atau lain-lain. Dalam sidang kali ini, kerajaan akan mencadangkan anggota baru PAC atau JKA ini. Saya tidak pasti sama ada konsep ini akan dipakai ataupun tidak, telah pun mencadangkan. Saya berharap kita boleh berfikir untuk menambah baik PAC kita. Sekalipun Yang Berhormat Adun Tawang buat masa ini adalah timbalan esko, dan Yang Berhormat Kaduk, iaitu anggota PAC yang baru, adalah pengurusi anak syarikat.
Saya berharap teman-teman saya dalam PEC bersedia mengosongkan jawatan mereka yang lain jika mereka benar-benar mau berfungsi sebagai anggota PEC. Sebaliknya, kerajaan memberikan satu gaji khas kepada pengurusi dan anggota PEC, dan pengurusi PEC dan anggotanya diberikan kemudahan pejabat untuk bertugas penuh masa serta kemudahan lain yang sesuai. Konsep bebas dari pertentangan kepentingan atau dengan izin conflict of interest adalah penting bagi memastikan PEC benar-benar berfungsi. Sebagai contoh, jika saya anggota PEC dan masa yang sama saya adalah pengurusi anak syarikat, sudah tentu sekalipun saya tidak hadir semasa pemeriksaan dibuat, tetapi rakan-rakan saya dalam PEC akan merasa segan untuk bertindak secara telus. Tidak ada sebab Kelantan tidak dapat memperkuat peranan PEC dan menyusunnya atas konsep yang saya sebutkan. Masih ramai yang berhormat penyokong kerajaan yang tidak memegang apa-apa jawatan yang boleh dilantik mengisi keanggotaan PEC. Sekiranya anggota yang baru dilantik ini keberatan meninggalkan jawatan mereka yang lain. Saya yakin jika kita memperkuatkan PEC dengan wajah baru dan dengan niat mendapat sebuah pasukan yang boleh memeriksa perjalanan kerajaan dari masa ke masa, kita boleh meminimalkan ketirisan, pembaziran, penyelewengan, kelengahan, kecuaian, dan niat serong dan amalan negatif yang lain. Hasil negeri insya-Allah akan meningkat, dan idea-idea baru tentang pengurusan hasil mahsul dan khazanah negeri Kelantan akan terjelma, dan negeri kita bukan sahaja benar-benar makmur, bahkan lebih diridai oleh Allah dan memudahkan hisab kita insya-Allah di padang mahsyar nanti.